أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memandang kita di awal-awalnya sehingga hari ini kita dapat menikmati nikmat kewujudan zahir dan batin. Syukur kerana dipandang dengan belas kasih sehingga kita dapat menikmati nikmat-nikmat daripada Allah di atas sifat kasih dan sayang Allah. Dan yang paling besar nikmat yang kita terima ialah nikmat kewujudan. Kita diwujudkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, dan kita menerima nikmat orang yang ada akal yang sempurna, nikmat memiliki rasa, nikmat memiliki agama, juga nikmat dalam agama. Kita beriman, kita jadi hamba yang Islam, dan kita jadi hamba yang bertakwa kepada Allah hanya dengan pandangan kasih sayang Allah. Dan kita diberi nikmat kelanjutan usia, umur kita dari sehari ke sehari tanpa kita minta, tanpa kita doa. Kita diberi nikmat hidup. Perjalanan dalam hidup, kita diberi nikmat rezeki, makan minum, pakaian, tempat tinggal, wang ringgit, harta benda, pangkat dan kedudukan yang kita tak pernah minta. Namun atas sifat belas kasih Allah, kita dapat menikmati semua perkara-perkara ini. Dan wajarnya kita jadi hamba yang tahu bersyukur, tahu meletakkan nikmat pada tempat yang betul. Dan yang paling pasti, kita menerima nikmat menjadi orang yang dapat dekat dengan Allah dengan segala peribadatan yang kita lakukan. Moga kita sentiasa diberi Allah Ta'ala ruang untuk mampu merasai, berfikir, dan yang paling pasti kita dapat kembali. Kita diberi nikmat Islam dengan rukun-rukun yang kita lalui. Yang pertamanya mengucap kalimah syahadah. Walaupun bukan satu perkara mudah untuk kita mengetahui hakikat sebenar pengucapan kalimah syahadah itu, namun kita dipilih oleh Allah Ta'ala dapat mengucap. Dan kita dijadikan hamba yang beragama Islam dengan peribadatan salat. Dan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita diwajibkan, difardukan mengeluarkan zakat apabila harta kita dah cukup kadar timbangan dan masa kita menyimpan. Dan kita diberi tugas untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, Tanah Suci Mekah. Maka semua nikmat ni nikmat pilihan Allah semata-mata. Bukan daripada doa kita, daripada pengharapan kita. Dia adalah satu anugerah Allah. Dan hari ini dapat sikit kita nak berbincang tentang puasa. Rukun Islam yang nombor 3 yang difardukan ke atas setiap individu yang beragama Islam, beriman, beramal soleh, bertakwa. Maka untuk melengkapi rukun Islam yang 5 ni, puasa adalah wajib. Maka sahabat tahun
Tiap-tiap tahun kita semua berpuasa. Mulanya Ramadan, pasti bermulanya puasa kita. Cuma, kenapa puasa itu difardukan? Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai mereka-mereka yang beriman, difardukan kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya bertakwa, supaya kita jadi manusia yang dekat, yang hampir dan dapat mengenal Allah. Kita lihat ibadah puasa ini Allah Ta'ala fardukan daripada zaman Nabi Adam, sehingga kita cuma berlainan keadaan puasanya, berlainan harinya. Namun puasa telah pun ditentukan bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah. Kenapa? Kerana puasa itu adalah untuk dua perkara dalam hidup manusia. Pertama, puasa itu mengembalikan rasa kefakiran manusia terhadap Allah. Puasa mengembalikan kedudukan si hamba dalam keadaan fakir hidupnya sepanjang masa. Maka puasa itu mengingatkan manusia tentang kefakiran. Betapa manusia memerlukan Allah kerana kefakiran. Maka puasa itu menjadikan manusia menyedari tentang fakir diri dia. Bagaimana dia fakir di awal penciptaan, fakir setelah dia ada, fakir ketika menerima nikmat, untuk mengekalkan nikmat, untuk mengecapi nikmat. Kalau bukan dengan bantuan pertolongan Allah, nescaya tak dapat merasai mengecapi nikmat. Jadi hidup manusia penuh dengan rasa kefakiran. Maka tak mudah disedari oleh manusia, melainkan Allah Ta'ala letakkan ia sebagai rukun dalam hidup. Supaya disedar, selama setahun 365 hari kita dihidupkan Allah. Maka menyedari akan keadaan panjangnya masa kita hidup, supaya kembali kita kepada kefakiran, mengharapkan bantuan pertolongan Allah. Maka difardukan kita berpuasa. Pada zahirnya, menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tapi pada hakikat yang sebenarnya, menyedari tentang ketiadaan, menyedari tentang makna la haula wa la quwata illa billah, tidak memiliki, tidak mampu nak meletakkan diri menjadi baik, tidak mampu nak menolak diri daripada menjadi jahat, menjadi buruk, melainkan dengan pertolongan Allah. Puasa akan menyedarkan manusia ke arah tu, supaya manusia kembali kepada kefitrahan diri dia, iaitu suci, bersih daripada segala sesuatu kecuali Allah. Kedua, puasa mengajar manusia tentang erti jihad, erti perjuangan. Manusia perlukan jihad, perlukan perjuangan untuk mengekalkan diri kepada fitrah. 3 perkara yang besar dalam hidup kita untuk kita berjuang, menentang, melawan, supaya tahap kehambaan kita benar-benar sempurna. Iaitu pertama, jihad menentang hawa nafsu. Kedua, jihad menentang, menahan hasutan iblis, syaitan. Ketiga, jihad untuk tidak terpengaruh dengan duniawi. Maka ketiga-tiga ini memerlukan perjuangan, memerlukan ketahanan, memerlukan kesabaran, memerlukan kesungguhan. Jika tidak, kita pasti diruntuni dan kita pasti diheret oleh 3 keadaan ini. Menjadikan kita manusia makin sehari makin jauh dengan Allah. Maka puasa itu adalah suatu jihad manusia, rohani dan jasmani, bagi mengengkang diri daripada perkara-perkara yang boleh bawa pada melupakan Tuhan. Kerana itu di bulan puasa diturunkan segala perkara rahmat, berkat untuk manusia. Antaranya diberi dengan Al-Quran, antaranya diberi dengan Lailatul Qadar, antaranya dijanjikan keampunan, antaranya dijanjikan dengan rahmat, keberkatan. Dan yang pastinya orang yang berpuasa dengan betul, orang yang bersungguh-sungguh berpuasa mencari keredaan Allah, akan dibebaskan dari azab neraka Allah kelak di akhirat. Ini yang pastinya. Jadi 365 hari kita melalui kehidupan, 30 hari mengajar kita kembali kepada kefitrahan,
maka barang siapa dapat melepasi, sungguhnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Kerana puasa itu satu keperluan yang letakkan manusia pada tahap kehambaan yang sangat tinggi. Moga dengan sedikit tazkirah ni, jadikan kita manusia yang beruntung di dalam Ramadan. Kerana kita mempergunakan seluruhnya Ramadan dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kita berpuasa di siang hari dan kita mendekatkan diri dengan qiyamul lail di malam hari di waktu Ramadan, sehingga kita kembali kepada kefitrahan kita di Aidil Fitri kelak. Moga kita semua dalam rahmat, dalam perlindungan Allah, diberi dengan taufik dan hidayah, dipermudahkan segala urusan dunia dan agama kita insya-Allah. Moga ada ruang dan waktu lagi di hari-hari yang akan datang insya-Allah kita bersama lagi. Saya mohon maaf atas segala salah silap perlakuan daripada saya sekiranya terjadi semasa saya mengajar, masa saya bersama dengan tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita antara hamba yang dekat dengan dia di atas ibadat suci ini insya-Allah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.